Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah walaupun sikit kelewatan, namun kelewatan kita bukan kita buat-buat, ada sebab tu tak apa. Tapi kelewatan yang kita buat-buat ni dia mendatangkan benda yang tak bagus, dosa. Jangan kita, termasuk dengan semayang, apa benda pun kita lewat tak bagus. Macam nak masuk waktu zuhur kita dah standby, tu yang bagus. Kan? Apa pun, macam nak mengaji kita standby apa pun. Tapi kalau berlaku ada asbab dia, tak apa, Tuhan yang Maha mengetahui. Tapi jangan latih diri dengan kelewatan. Jangan latih diri kita dengan tak pandai jaga masa. Sebab Allah sendiri bersumpah, umat Muhammad ni Allah kata wal asri wad duha wal laili wal fajri wan nahar. Bila semua waktu subuh dia kata mengantuk, waktu duha dia kata aku dah kerja, bila petang saat ni aku nak balik kerja ambil anak, bila malam pula aku nak rehat. Dia tak ada masa dengan aku ni, Tuhan kata. Tapi masa dengan makhluk yang lain ada. Masa dengan anak dia ada, isteri dia dengan ada, nak layan orang ada, nak jaga perasaan orang ada. Tapi aku, hang buat cincin bocai je dengan aku. Dengan aku hang buat lebih kurang saja. Tapi hang nak jumpa Gubernur pukul 9, pukul 7 hang dah standby dah. Tengok, hang nampak Gubernur tu nak bagi jawatan kat hang dapat ahli majlis, hang dapat kuasa yang tu semua hampir. Pasal hang nampak keduniaan yang tu. Tapi aku nak bagi kat hang ni tawaran ni, hang tahu tak benda tu abadan, selama-lamanya. Tapi manusia suka nampak, manusia ni suka nampak, dengan ustaz sekali kita suka nampak sifat sementara tu, kita rasa dia kekal. Dunia sementara, tapi kita nampak dia kekal. Akhirat yang kekal kita nampak sementara. Itulah penyakit kita. Dengan sekali kita dalam dunia ni, kita tak berani tembuskan semua perasaan gila-gila ni, kita akan tewas untuk selama-lamanya. Maka berhadapanlah dengan kita dengan neraka Allah. Jadi kita, apa Allah sendiri kata, demi masa manusia selalu rugi. Dia rugi dengan aku. Dia kata saat daripada subuh, saat nak baca Quran, tak baca, habis. Sampai malam, habis. Esok pula hari tu takkan patah balik dah. Nampak tak? Sebagai orang mukmin, selalu setiap hari bagi dia ada manfaat nak di atas. Tambah-tambah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata bila Abu Usamah bin Zaid, kita nak baca hadis tu. Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, aku nak tanya ni. Tanya apa? Nabi kata, ni bahasa kita senang cik. Takut bahasa hadis susah faham kan? Bahasa Melayu bagi faham terus. Nampak tak? Abu Usamah bin Zaid kata, ya Rasulullah, setiap bulan dia kata duk tengok Nabi ni tak puasa pun. Tapi metang Rejab ni sungguh-sungguh Nabi puasa. Nampak dia tengok. Aisyah radhiyallahu anha cerita. Aisyah kata dalam bulan-bulan lain Nabi tak banyak puasa. Tapi mai Syaban Nabi fokus gila-gila sangat-sangat. Bila ditanya, Nabi kata, "Dzalika syahrun yaghfilun nas anhu." Nabi kata bulan ni kebanyakannya manusia lalai, bulan Syaban ni. Dah dekat dengan Ramadan, syaitan main peranan. Jangan nampak. Bila tak boleh nampak sampai ke Syaban, berbahaya. Sedangkan bulan Rejab tu sendiri, ulama' ada buat doa dah. Walaupun datang hadis kata ni Rasulullah lah, hadis daripada Abdullah bin Abbas apa semua tu, tak ada pun. Sebab ulama' jadikan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tuhan berkatlah. Berkat ni apa dia? Maksud berkat ni tambah. Orang kata barakah ni tambah. Berkatlah bulan Rejab ni, amalan kami bertambah. Quran bertambah, amalan kami bertambah, kebajikan kami bertambah, buat baik kami bertambah, semua bertambah.
Kita minta. Pasal dengan penambahan tu kita boleh istiqamah, kita pergi daripada Rajab sampai Sya'ban. Sya'ban ni boleh nampak dah. Rajab boleh nampak dah Ramadan. Apa Ramadan mau. Tapi Nabi kata, wahai apa nama Usama, hang tengok aku puasa ni, bulan ni bulan yang banyak manusia lalai. Bulan Sya'ban ni, dia dekat pintu tu, pintu rayyan tu hampir nak buka. Dia tak kisah. Dia pergi buka supermarket lagi kuat. Tak ada. Lagi nak main Sya'ban, lagi program banyak apa dia? Kenuri. Kahwin anak, dia orang pada pasal masuk Ramadan apa tak? Aku bukan benar tu. Pasal tu orang Sya'ban ni paling banyak sekali orang Melayu buat kenuri. Hang sunnah tak sunnah, sunnah semua habis semua. Nampak tak? Mengaji boleh tahu. Tapi nak beramal tu, tengok-tengok, ustaz pun buat semua juga. Bulan yang sepatutnya bukan juga. Tak salah buat. Tapi bila dia buat, orang terpaksa buka puasa. Nampak tak contoh? Kan? Dia ingatkan benda tu baik bagi dia. Bukan kan bulan ni bagi peluang untuk masing-masing bersedia untuk apa nama timah Ramadan. Pasal tu Nabi kata, ya Allah, wahai Usama, bulan Sya'ban ni ramai orang lalai. Antara dekat dengan Rajab dengan Rajab dengan Ramadan tengah-tengah ni memang ramai manusia gagal. Dan Allah Nabi kata apa? Turfa'u a'mal. Start daripada Sya'ban, Allah turunkan malaikat kutip amalan mereka. Mereka orang yang bersedia nak sambut Ramadan. Kalau daripada Sya'ban punya sungguh-sungguh, ya Allah, dengan amal ibadat macam kita ni, dah buat kuliah semua bulan Sya'ban ni, kita kena lebih. Pasal bulan Sya'ban ni bulan dikutip amalan, turfa' a'mal. Maka Nabi kata, tengah duk kutip-kutip amalan, wa ana sha'im, sedangkan aku puasa. Tak lipat kali ganda ke amalanku, tu aku ambil kesempatan aku puasa. Tu aku ambil kesempatan aku puasa. Maka ulama berbahas, taman Nabi puasa ni daripada awal Sya'ban sampai ke dekat 15 Sya'ban. Bila tengah-tengah ada hadis, idzan tasafa Sya'ban. Bila berada tengah-tengah, stoplah. Rehatlah. Katakan, oh rumah, you nak buat kuih samprit, biskut makmur, I tolong you. You canai-canai, I bubuh kat you kacang tengah. Jadi biskut makmur. You guling-guling-gulingkan dia. Saat ni nampak-nampak nama? Apa nama? Baik tangku batik. Ha? Nak mai? InsyaAllah. Dalam perjalanan saya bersama nak mai. Bapak pangkat di depan mak? Beli ke Maha Mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi sama-sama lah kita kadang-kadang kita buat tazkirah. Nama tazkirah ni beringat. Ustaz kena ingat diri Ustaz. Sama-sama nak ingat. Bila kita buat program macam ni, kita cakap seorang kita tak berasa sangat. Bila ramai-ramai kita rasa grup tu tolong. Pasal tu ukhuwah atau sahabat-sahabat yang bawa kita ke syurga, kita kena bersama. Kita kena cari orang yang nak heret kita ke syurga. Nak bawa ke shopping center, nak bawa makan ramai. Tapi nak bawa kita program, nak cari keredaan Allah Ta'ala ni, Allah sikit sangat. Kalau kita jumpa ada orang, aku nak carilah. Umur aku dah, aku tak mau buang masa dah. Aku tak mau layan anak bini aku nak pergi duduk tepi pantai Kelah tu, hang jurus hayak kepala aku jurus payah hang, tu lama habis dah. Aku nak rasa nikmat yang kata tajri min tahtal anhar. Syurga tu bawah rumah aku ada sungai. Aku duk tunggu yang tu. Aku dah rasa dah puas, dah kopi semua, waterfall semua aku dah pergi dah. Semua aku dah rasa dah. Aku nak rasa tempat yang paling nikmat yang Tuhan janji, syurga dia. Syurga dia. Maka Ramadan ni adalah Allah kata bulan syurga. Kan kita kata bulan yang keampunan, bulan Allah nak gugurkan dosa kita. Nampak Ramadan saja Allah nak gugurkan dosa setiap hari. Dan rahmat Tuhan, apa maksud rahmat? Allah nak jaga, Allah pelihara, nak buka, Allah nak bagi hidayah. Bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga jamin hang tak akan masuk dalam neraka, itqa minan nar. Yang kata api neraka takkan sambat. Kalau hang tahu apa dia Ramadan. Kalau tak tahu, salah satu Nabi kata bulan ni Sya'ban ni. Bulan Sya'ban. Kata tu Aisyah kata subhanallah. Kata tu bila mai kita orang yang mengaji ni, bila mai tengah-tengah je. Dah share dah. Nampak? Pasal geng-geng ustaz daripada Darul Mahabbah hari ini kami ada tafsir. Jadi kami tukar kepada tazkirah pada minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga nampak tak? Jadi itulah apa nama kita kena masuk dalam 15 Sya'ban ni. Kita kena bersedia apa dia? Bersedia beli kurma. Latih sendiri, tak tahu benda tu mai.
Satu kurma orang makan, semua pahala mai kat kita. Ada benda kita tak mampu nak baca Quran satu juzuk. Rokok apa nama 2-3 rokok boleh, tapi satu juzuk nak habis, ingat senang kan? Apa tak? Satu kotak tu kita boleh habis. Sekejap lagi berbual. Lepas tu 2. Tapi nak bagi perhabis satu juzuk bukan senang. Apa kita buat? Ada pahala yang berlipat kali ganda yang Allah bagi pada umat Muhammad yang tak ada pada orang lain. Kita ambil kurma elok-elok, ambil lah kurma best-best. Ambil dengan Ustaz Allah dapat untung. Betul kan? Apalah dah beli dengan orang lain bodoh, nampak tak? Kan? Ambil jual, beli yang betul-betul peruntukkan duit ni untuk Ramadan. Ya, benda lain boleh buat function lah, itulah ini yang tak ada kaitan dengan agama. Nak sambut ada jadi anak. Happy birthday to you. Bapak yang janggut ni. Nampak terbakat dengan janggut-janggut apa tak? Semua hari ni zaman kita hari ni zaman yang keliru. Zaman yang kita, Nabi kata zaman yang kita tak boleh beza hak batil. Orang baik dikata jahat, jahat dikata baik. Ni zaman hari ni. Kita keliru. Sampai ustaz-ustaz yang mengajar tafsir pun dia tak tahu dengan siapa nak ni. Sampai tahap tu dah berlaku tempat kita. Sampai ada kekeliruan yang dahsyat. Sampai orang mengajak tadabbur pun dia tak tahu. Islam kan boleh buat. Contoh example. I tak katakan siapa. Dia boleh cakap macam tu. You know, not nice. Kadang-kadang kita ni Allah bagi ilmu kat kita. Mungkin boleh mengajak tadabbur saja. Benda lain mungkin kita tak tahu. So jangan try untuk mencemarkan ilmu you. Ada ilmu yang tak pandai, serah kat mereka. Masing-masing ada. You pandai kumpul pemuda bagi tadabbur mungkin, tapi sudut lain you tak pandai. So jangan membinasa, jangan bab tu apa nama, orang tengok oh ya Allah batil sangat, ya Allah nampak. Jangan kamu bukan begitu Dur. Kamu memadahi pukul 10 pagi-paginya tadabbur sudah cukup. Jangan campur urusan yang lain, kamu tak mahir. Tiba-tiba orang panggil soalan benda-benda macam tu, dia cakap, dia berceramuk serta pengalaman. Setiap orang Allah bagi pengalaman hidup dia. Dia duduk, seorang kadang-kadang duduk di situ buat kerja. Jangan, apa tak? Jadi kita kadang-kadang dakwah yang selesa ni berbahaya. Tidak ada dakwah yang selesa. Dakwah diperlukan kesabaran, ketabahan, ujian. Itu dakwah. Kalau dakwah kita selesa, orang puji, dapat selalu keselesaan, orang panggil kita, you ada problem, kata semua imam. You ada problem. You have problem. Dakwah dia kena diuji. Ayyukum ahsanu amala. Bila kita mengajak anak murid kita, kita ajak di situ ada ujian. Lagi dekat kita dengan Allah, lagi dekat dengan Allah, Allah dah syaitan akan datangkan lagi hebat untuk nak ancok kita ni. Jangan ya Allah tempat dah. Ramai kita tengok yang mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi. Rasa duduk dengan Nabi ni terlalu sangat Islamik, kita tak dapat apa dunia. Semua haram. Sampai melahirkan di kalangan sahabat dia munafik. Orang yang paling jadi munafik yang paling besar sekali pada Abdullah bin Ubay duduk dengan Nabi. Nampak tak? Duduk dengan Nabi, duduk tengok Nabi tapi hati perut dia tight. Tu dia nak sebut. Orang Pulau Pinang kata tight. Nak sebut najis mungkin. Awak ustaz ni pada kan. Tu, sampai macam tu tengok Nabi, dia tak nampak hidayah, nampak dia geram. Ini penyakit kan berlaku. Sampai Nabi panggil Uzaifah, aku nak cerita kat hang. Yang duk dengar kuliah ni, ada hati perut tak elok tau. Berbelah-belah Nabi, malaikat Jibril sebut ding 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 ding. Hang jaga depa ni semua. Hang jaga, dia seorang saja tentang rahsia Rasulullah SAW. Jadi kita minta, ustaz pun takut, kita semua ni takut, kita takut yang kita nak mengaji ni tak boleh lekat tanda dada dan tak boleh beramal, tak boleh sebar. Kan? Kita sendiri tahu diri kita. Masing-masing tahu diri kita, nampak tak? Jadi bila kita dah ada kat 15 Syaban ni, mesti dah beli tamar, dibalut, first kali sedekah ke apa, utamakan adik-beradik dulu. Aku nak bagi kat mak aku. Mak buka puasa dengan tamar cek. Cik beli kelas daripada Ustaz lah. Dia jampi. Tu dia pada. Kan contoh. Ya Allah ya Tuhan, pada tamar ni Allah. Beli tamar yang bagus-bagus. Apa nama? Apa yang tamar mahal tu? Ajwa. Bukan ajwa. Ajwa bagus. Lagi tamar kami duk jual tu yang satu kotak tu mana Al-Firdaus. Mejul. Besar cantik nak bagi kat orang bagi elok-elok. Nak buka puasa. Sebelum nak masuk Ramadan ni,
biar amalan kita Syaban ni, ustaz kempen, dan masa sama pun kita sama-sama kempen diri kita untuk benda kebaikan. Mau tak mau kita nak kena beli, kita nak buat projek tu, kita bilang bagi nampak tak? Nampak tak? Kata kami nak mejual ustaz nak. Allahu Akbar. Mejual kalau nak kita pesan Ustaz Gudin, dengar dah dia kan. Jadi kita bagi kat mak kita, bagi kat abang kita, bagi kat adik kita. Setiap kali bila mai satu Ramadan buka-buka puasa je, kita terlintas semua hati keluarga aku buka puasa dengan tamar aku, kita kesonok. Sekurang-kurangnya silaturahim di kalangan kita kuat. Di kalangan adik-beradik, bagi pembetul adik-beradik dulu. Yang ni yang paling bagus. Ustaz pun sama, ustaz ada adik-beradik ustaz, kita doa. Nampak tak? Kita bagi kat mereka dulu, lepas tu bagi pada jiran dulu, bagi kat tok guru kita dulu. Kan? Nah, bagi. Kita sonok, kita kena plan macam tu. Ada rezeki lebih, ambil minyak ke apa ke bos satu ni. Dia beli supermarket kan, untuk kita, beli untuk abang kita ke siapa yang pakai miskin. Ini susah gila tapi main kuliah. Nak masuk Ramadan, sengak-sengak bagi. Buat benda ni semua, jangan tayang kat orang. Memang niat ikhlas, bila orang tahu, kita diriak. Mula-mula ikhlas, kita orang puji. Baguslah, Amir, bagi kat semua orang. Alah, rezeki Tuhan. Kita bercakap, mula-mula cakap ikhlas. Rezeki Tuhan. Lama-lama, Alhamdulillah, aku bagi. Demai. Pasal tu benda ni tak boleh kita share, dia berbahaya. Cukup kita share di antara kita dengan Allah. Hatta isteri kita pun tak tahu kita semayang malam, lagi bagus. Dia sampai tak tahu kita bangun dia buat apa, lagi bagus. Allahu Akbar. Sampai tahap tu kita boleh, maka kita mampu untuk bertemu dengan pintu rayyan. Sampai di akhir kita buang pun tabiat. Tabiat apa? Masuk Ramadan ni dia kacau kita. Masa itulah 10 hari yang terakhir kita orang pesan roti canai nak kacau contoh. Apa kita kata 10 hari yang terakhir ni aku tak mau buat apa dah. Tak apa. Aku kurang ekonomi tak apa, tapi aku nak banyakkan ibadat. Aku tak mau duduk lagi tang dapur. Maksud aku nak duduk tang boleh ikat sejadah, tang mana tempat aku nak cari. Pasal 10 hari terakhir ni aku nak berjumpa dengan Lailatul Qadar. Allah nak tengok kesungguhan kita. Aisyah berjumpa dengan Nabi daripada awal lagi. Ya Rasulullah, macam mana teringin sangat-sangatlah nak jumpa Lailatul Qadar. Nabi kata hancur doa satu doa pendek je. Tak payah doa kita doa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita baca separuh muka, dua muka, apa pun tak ada. Benar sama. Sedangkan Nabi tak ajak nenek ambil ajak aja. Apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Yang tu je. Allahumma innaka afu. Ya Allah Tuhan, Engkau lah yang maha nak mengampun, kan? Boleh cuci dosa kita, ampunlah dosa kami. Fa'fu'an. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Tuhan suka nak ampunkan dosa bila kita baik kat dia. Hamai dengan amalan, hamai dengan kesungguhan, aku bukan ampun dosa hang. Memang aku nak ampun, tapi hamai dengan masuklah Ramadan. Macam gila hang masuk, aku nak macam ni. Kata tu Nabi kata apa nak? Aku didatangi oleh Jibril tahu. Aku sedih sangat-sangat. Ya Ramadan ni orang tak dapat, aku dapat. Tapi Ramadan ni umat aku dapat illa ju' wa atash. Lapar dengan dahaga je umat aku. Bila ditanya puasa dah umur 30, malaikat kata hang tak puasa. Dia puasa duk bergaduh. Puasa apa? Hang tak ikut syarat puasa. Tak ada apa pun. 10 hari yang terakhir, malam tu malam Lailatul Qadar ke apa? Malaikat main-main nak bagi pahala kat hang tengah duk cakap samprit. Laki bini pukul 2 pagi, hang berbual cherry aku ni. Sudah stop. Itu bukan sikap kita. Kita sikap ni kita nak cari Lailatul Qadar kan. Masuk Lailatul Qadar, malam yang boleh ubah qadar kita. Qadar yang tercatat di Lauhil Mahfuz tentang buruk kita boleh berubah pada kebaikan. Tengok nak mati tahun ni, kita angkat doa kuat-kuatlah Allah nak bagi lanjutkan sikit, nak seronok dengan amal. Allah lanjut dengan malam Lailatul Qadar, semua berubah. Sakit ni pergi jumpa segala-gala doktor, bertemu Lailatul Qadar, semua berubah. Antara kita yakin dengan tak yakin je. Antara kita beriman dengan tak beriman je. Pasal besar kita sebut tentang Allah ni, ketuhanan ni, dia boleh bagi segala-galanya. Tapi bila kita dengan Tuhan tak kisah, maka Tuhan kata, hang kisah dengan klinik, ambil cari. Api cari Dr. Zainal, cari Dr. Ma'ruf, pergi cari Dr. Yahya, last sekali hang jumpa dengan aku, hang mati.
Hang cari semua doktor semua nampak. Nak bagi diri hang. So, aku yang menentukan sakit hang. Dengan sakit tu aku nak tengok hang mai kat aku dah tak. Tapi sayang. Sakit hang lebih percaya dengan ubat hang, dengan doktor, dengan apa. Hang pi kan dia. Aku bagi hang sakit dengan tujuan nak mai kat aku. Lagi sakit, lagi hang jauh dengan aku. Lagi hang jauh. Sepatutnya lagi sakit dengan tujuan aku nak gugurkan hang dosa hang. Kafarah. Esok ni hang mai kat aku tak ada apa. Dalam keadaan sakit, hang munajat kata Allah bagi sakit. Pada Allah bagi sakit. Lagipun aku pun dah hidup dah lama dah. Umur 80, sakit ni okey lah. 80 tahun punya seronok, duk pergi mana-mana, duk pergi kelas gym je, duk menari semua boleh. Okey lah. Lah ni dia bagi 80 sakit ni ada sebab. Dia nak gugurkan dosa, nampak dah apa pun. Pergi jumpa doktor, doktor kata stage 4 cancer. Alhamdulillah dia kata. Kita terkejut. Pasal apa alhamdulillah mak? Cukup lah, dah mak save siapa? Tuhan nak panggil lah mak mai. Dah duduk dengan hampa 80 tahun, nak pergi jumpa Tuhan. Ini mulut yang pelik. Ajab balik amrin mukmin, Nabi kata. Memang terkejut dengan sifat orang mukmin. Bila kena dekat dia apa-apa malam petala, dia seronok. Ajaban. Peribadi orang mukmin ni terkejut. Bila dia kena-kena, dia tak menangis. Hang tak menangis pasal apa? Mak nak mati nampak tak? Macam sedih lah mak. Tak apalah. Kalau hang sayang kat mak, hang doa kat mak, dah Tuhan bagi stay for, Tuhan bagi tak 2-3 bulan lagi mak nak pi. Mak kena bersedia sungguh-sungguh. Hang tu seduk ajak mak makan malam, pi keluar tengah malam. Hampa nak sambut apa sambutlah. Lah ni mak nak fokus. Mak banyak masa mak nak bagi pada Allah. Mak nak rehat betul-betul, mak nak tumpu, nak susun dah. Belah malam mak tak boleh tinggal dah. Lepas tu qabliyah bagi subuh dengan witir dengan semua lengkap, mak nak tumpu subuh. Lepas tu nak buat wirid pagi subuh. Lepas tu mak nak baca Quran sikit. Lepas tu mak nak sembahyang duha, mak nak rehat tak ni bangun pula, mak nak sembahyang zuhur pula, mak nak jaga qabliyah ba'diyah. Lepas tu mak pula macam tu. Orang yang mukmin takkan sia-sia masa dia. Dia tak boleh kata, I boring lah, I tak tahu nak buat apa. You syaitan. Nampak tak? Kalau I boring lah, I rasa kan, kepala otak hang rasa apa? Nampak tak? Macam-macam boleh buat. Ni kita punya kuliah ni nampak dia buat ni. Nanti dosa-dosa apa kalau mak masuk tu kan? Masa berjalan sat. Kita sembang suku-suku kita rehat suku kita. Mak, cari masa macam ni. Tahu tak halaqah macam ni didatangkan oleh malaikat yang luar biasa. Malaikat nak masuk rumah ni, dia tengok, dia masuk tengok, ada tak patung-patung? Tak ada. Dandan dia serbu masuk. Tiba-tiba ada kuliah, rumah ustaz, ada gambar ustaz dapat apa kan? Bodoh. Masuk ya Allah. Rumah ustaz nak ceramah, tiba-tiba gambar ustaz duk ada. Allah. Duk dapat siapa kau duk bagi apa kat Tan Sri kat dia. Dia pun itu. Nak tangga semua kahwin teman dia. Ni apa ni? Stop all the rubbish. Rumah yang secantik macam mana pun kita sekat malaikat main. Malaikat nak masuk. Tak boleh masuk. Pasal apa kita tengok malaikat tu? Ada anjing, tak ada anjing. Bapa anjing ada, dia kata. Tak masuk. La haula wala quwata illa billah. Ada semua tu ya Allah Tuhan. Kita bersedia. Nampak ada kita bersedia lah hidup kita ya Allah. Nak jadi orang beriman bukan senang. Nampak ada Allah Akbar kabir. Mailah. Itu muqaddimah. Kalau lama tak main kan 2 bulan kena qadha. Salah kalau jumpa. Mari kita sambung. Taman atau berhenti? Hari ini kita baca kitab ni, kitab Jami'. Kita ambil setengah jam hari ini. Syarah kitab Jami'. Kalau kan dapat link tu kan, tu boleh share kan, broadcast kan? Kan? Saja nak Ustaz share kan. Baik. Kesian pada anak murid Ustaz duk ikut kan. Sebab takut esok ni Ustaz dah pergi Mekah pula, mereka nak ikut time tu. Time di sana Ustaz buat time Zuhur, time sini tak sama. Jadi dia lari, nampak kena betul-betul ni. Baik, muka surat yang terakhir kita berhenti tu mana? Muka surat 16. Oh, aku dah masuk 18 dah. Tinggallah 16 tu, kita masuk 17. Nampak tak? Kita masuk yang kedua. Hak orang mukmin kan. Yang pertama tentang salam. Salam ni kita dah bagi tahu. Salam ni kita kena latih lah. Orang Islam susah latih salam. Payah sangat-sangat. Orang Melayu ni memang malah. Sikap malu dia. Kadang-kadang nak pergi Mekah pun. Labbaik Allahumma labbaik. Dia suka-suka dia. Labbaik Allah syarikalah labbaik. Duk macam tu lah. Roh orang kita ni kena sabar. Sabar kena banyak. Sebab tu bila mana kita ceramah-ceramah yang bentuk kuat sikit. I tak boleh lah attention. Dia tak boleh.
Dia dengar Allahu Akbar kabir. Dia dengar lampu dia tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Jiwa orang Melayu tak boleh. Dia kena slow-slow. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, kita berada di bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Bulan ini bulan Syaban, tuan-tuan. Kan kita nak sambut Ramadan. Ramadan ni bulan kemuliaan. Allah nak ampun dosa. Allah nak bagi rahmat. Jenis macam tu, aku macam tu kita mampu. Tadi macam memang jiwa orang macam tu. Kalau kita ceramah di kawasan Kuala Lumpur, KL, terutamanya muslimat, insya-Allah. Pasal golongan VIP dia suka macam tu. Kita nak masuk kat depan, nak betul di kalangan satu macam tergedik-gedik, terketak-ketak semua, beg-beg kecil ni semua ni, kena slow. Ke depan kena slow. Kecuali yang ibu-ibu yang terdedah dengan dakwah, dia suka dengan bentuk semangat. Nampak tak? Tapi yang mula-mula kebanyakannya wanita pendidik, kami suka jenis yang slow-slow, nampak tak? Macam Ustaz Ali Hassan, dia slow. Tapi dah tak boleh ceramah dah, contoh kan. Jadi hari ini yang kedua kita ambil, dia kata kat sini, memenuhi undangan. Maksud dia, kita untung jadi orang mukmin, dia kata kedua. Bila orang panggil kita, dia kata apa kat di sini? Wa idza da'aka fa'ajibu. Tak apa, pelan-pelan kita mengaji. Yang pertama bab salam kita kata tadi, yang keduanya wa idza da'aka fa'ajib, yang kedua. Apabila orang panggil kita majlis kenuri terutama. Kenuri di sini ulama sepakat maksud Nabi kenuri walimatul urus. Paling bagus sekali kita hadir di majlis yang Allah turunkan malaikat daripada langit dia turun mai. So kita tahu bila mana malaikat nak turun ke majlis kita, make sure everything majlis kita tu mendapat majlis yang betul-betul penuh dengan kerahmatan, kebaikan, baru dia turun. Pasal malaikat ni sami'na wa ata'na la ya'sinallah. Maksudnya dia taat pada Allah, patut, dia tidak melakukan maksiat. Dia tak mau sikit pun unsur kemaksiatan ada, dia akan lari. Dan majlis kita panggil siapa pun sekali mai, sahibus samahah mai, mufti Perlis mai, mufti Selangor mai, siapa pun mai, tak sama dengan malaikat yang hadir di kuliah. Tak rugi kita kahwinkan anak, tiba-tiba yang datang rombongan daripada malaikat ini. Allah sebut, hadis sebut, terang tantang. Betul tak? Tapi sejauh mana kita nak beriman dengan kedatangan malaikat? Dia datang majlis kita. Dia datang majlis kita. Dia baca doa tak? Dia baca doa macam lagu kita. Barakallah lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Kan kita buat lagu-lagu daripada Allah berkabir. Panjanglah doa dia kan. Malaikat kata berkatlah dua-dua. Malaikat sini berkatlah. Allah bagi barakah. Allah himpunkan nampak dalam penuh dengan kadar mawaddah warahmah, dengan penuh kasih sayang. Malaikat sebut mendoakan. Tiba-tiba bila malaikat turun nak malaikat kita, dia lari, ya Allah. Habis dia lari. Orang yang masuk kenuri nak makan satu nasi kita, habis kita bagi pelingkup iman dia. Satu Imam Ghazali kata, kalau ada majlis kenuri unsur tu, jangan menghadirkan diri. Pasal dia menggugurkan semua keimanan yang kamu ada. Ui. Kalau malaikat lari, tambah-tambah lagi orang yang beriman, dia akan lari. Tapi hari ini kita sabar dengan anak murid kita. Anak murid kita tahu, dia panggil aku, dia sayang kat aku. Dia panggil sampai duduk bilik pun tempat yang special bagi makan semua. Tapi oleh kerana dia jahil, kadang-kadang dia tahu, tapi keliling dia tak membantu dia. Kadang dia tu okey, tempat macam mana Ustaz saya nak buat, tapi kakak saya, abang kata, hang ni tak nak kahwin anak hang seorang saja. Ustaz-ustaz lain membuat lebih canggih, hang ni mengohong. Mula-mula dia mai. Dia buat perbandingan. Ada Ustaz Al-Hafiz lagi, aku tengok kenuri dah. Tu dia punya buat punya bunga. Punya kenuri Allah. Ustaz lagi, hang apa? Hang ustaz pun tak ada, apa pun tak ada. Nampak tak? Tiba-tiba hang nak tunjuk Islamik lah konon. Weh, mulut lidah adik-beradik boleh tahan. Tak ada apalah, buatlah. Nampak tak? Kalau hang nak buat gila-gila, aku tak mau main rumah hang. Hang nak buat kenuri macam mayat. Nampak tak? Tak ada apa, tak ada lagu. Apa ni hang ni? Kita ditentang tak? Ditentang hebat. Bukan senang kita nak fikir, ya Allah. Tu isteri pula kata, bang, you ni jangan serik sangat. Nanti semua orang tak dapat isteri yang jenis Ghaflatun. Dan nak pakai koyok. Aku pun pening, Ustaz.
Tak tahu nak buat macam mana. Saya dah mengaji sunnah, nak panggil ustaz sunnah, dia pasti kata kat saya, nampak tak? Hang ketua lojnah lah kena. Dakwah lah kena. Apa pelah otak hang? Bila kenuri apa hang buat ni semua? Nampak tak? Yang kawan-kawan yang tak faham lagi, fire kita. Isteri lagi. Tekan tak? Itulah ujian. Bukan semua orang nak buat kenuri. Kita tahu ada benda dia tak reda. Tapi dia tak dapat sepakatan berkeluarga. Betapa untungnya keluarga kita Allah bagi rahmatul lil alamin. Rahmat. Keluarga yang laki, bini, anak pinak faham. Best tak? Kita nak bentuk usrah kembali pada agama. Bukan senang nanti pakai koyok. Inilah ujian nama dia. Inilah ujian daripada Allah Akbar kabira. Kadang-kadang kita main kenuri, satu Imam Ghazali kata, kalau kenuri itu ada 2 jenis makanan. Satu VIP jangan hadir di Malikuri itu. Tak ada satu rahmat bagi dia. Semua orang makan sama. Jangan kita buat orang lain duk tengok ustaz-ustaz dalam satu meja semua. Kami semua ustaz duk makan udang besar, mereka tak ada udang. Dosa ya Allah. Ustaz yang makan ya Allah Tuhan. Jangan buat kenuri macam tu. Dan kami duduk meja yang VIP pula, dia pusing. dia pusing. Apa tak payah pusing? Apa kena pergi ambil? Kami dia pusing. Dia pusing, mai dia pusing, tolak mai, dia berebut di kalangan ustaz ni. Jenis-jenis gelojor ni kan. Hang tolak aku tolak. La ilaha illallah. Sudahlah. Nampak tak? Allahu Akbar. Ini kenyataan. Nampak tak? Kadang sampai level kalau kita yang orang agama pun sikap macam tu, siapa lagi nak hidup dengan syarat agama? Kalau kita yang orang agama ni pun tak boleh pegang agama, tak boleh praktik agama, tak boleh buat agama, yang tu sebagai dakwah juga. Kita buat dakwah ni macam-macam, bukan cakap-cakap. Hari kenuri orang tunjuk. Oh, baguslah, apa boleh buat macam ni? Alhamdulillah, aku nak try buat lah. Kita buat satu perubahan. Nampak ada tengah-tengah duk makan tu, kita buat sikit tazkirah bagi ingat kan. Ingat majlis ni penuh dengan keramatan. Nampak ni mai semua ni, malaikat nak dengar. Sampai Allah Ta'ala janji akan menggugurkan dosa-dosa. Kita main majlis kenuri tu. Rahmat yang besar sangat dapat. Tapi kalau kita tak main dengan sengaja, dengan tani, kami ada sebab kan tak pergi kan? Kita termasuk kategori dosa besar. Ulama letakkan kategori dosa besar, tak hadir kenuri kahwin. Tambah-tambah kenuri kahwin orang yang baik-baik, orang soleh. Tanpa ada ikhtiar pergi kenuri dia. Ustaz masalah nak jemput apa buat kenuri, buatlah minggu ketiga. Bila apa buat minggu keempat, ustaz dah balik, nak patah balik, lepas tu ada program. Apa kena cari minggu ketiga? Semua ustaz ada. KL ada, Brunei pun ada, Indonesia ada. Apa nama? Ustaz Ali nak mana? Gelugok pun ada. Nampak dia kata kat sini. Maka hadis ni bunyi macam ni. Dalam Quran kata apa? Walakinna idza du'itum. Ni ayat Quran. Nak tunggu ustaz nak jalan ni nak suruh dia cakap benda dia sedap cakap. Nak tengok macam mana apabila dijemput ke Putrajaya. Apa jawapan dia? Ni tajuk dia. Apabila dijemput ke Putrajaya, apa jawapan Ustaz Jalani? Jawapan dia. Ini surah apa nama? Al-Ahzab ayat 53. Ini kelas tadabbur dia kata tengok. Walakin waw tu dan apa? Aku nak cerita. Ada cerita yang sebelum pada tu. Walakin akan tetapi. Betul tak? Ni orang tadabbur ni. Idza apabila du'itu bila orang jemput, siapa jemput pun. Nampak tak? Tapi yang jemput sini adalah orang mukmin. Ayat ni nak tuju pada ayat mukmin. Idza du'itum apabila jemputmu. Dan jemput kita. Fadkhulu. Bila orang jemput kita, bila masuk ke nuri tu. Bila masuk fadkhulu, maka masuklah kamu pasal dia jemput kita. Fa idza dikata ta'imtum, apa tak? Surah Ahzab ayat 53. Fa idza dikata tu'imtum fantashiru, bila kita dah makan dah selesai dah, bila keluar, nampak tak? Ni dah makan, duduk sembang lagi 2 jam. Bodoh, pergi balik. Kerusi orang lain nak duduk. Nampak tak? Kita syarat kita pergi ni, dia panggil makan kenuri, bagi seronok dia, habis aja. Kita main sembang dengan dia, bagi semangat dia kata, nah, pasal dia buat kenuri habis duit banyak, kita pakai share. Nampak tak? Satu kepala pun kena satu pinggan pun dia pacah apa dia, sekarang RM18. Kita pula bagi dia RM5. Betul, RM5 kita bagi dia RM5, buat mai pula 6 anak. La ilaha illallah ya Allah. Betul nak bagi makan kenuri bagus, tapi kena faham lah. Sikap tolong menolong tu kena ada, pasal dia buat kan tu nama dia, nampak tak? Kita kena faham, mai bagi salah. Buat sampu pula, sampu special pula. Tak ada orang kenal sampu kita.
Otak ni ya Allah, otak jahat tu banyak. Nampak tak? Pandai pergi restoran, tempat apa semua, ya Allah, pandai beratus-ratus. Nak pergi kenuri yang didatangi oleh malaikat pahala. Support lah sikit kawan kita. Pergi bagi apa 50 ke 100 kan. Ni pergi benar-benar tambah-tambah di kawasan Ulang Sadat RM2. La hawla wala quwata illa. RM2 buat mas 10 orang. Nampak bagus nampak kenuri. Memanglah kebanyakannya orang ni tak niat pun duit. Kebanyakan tak niat. Tapi kita ni tempat kita ni tolong menolong. Sikap tu orang dulu ada. Orang dulu nanti main masak sekali. Yang ni lah ni paket tu tak ada. Paket catering. Catering dia sesah mampu kenuri satu kepala sampai 20 kan. Satu kepala 20. Semua tu kita kena pick up macam orang kata normal, orang beriman macam biasa. Janganlah nampak sikap macam ni kita kena ada. Susah bila jiwa orang beriman kita tengok dia tak peduli banyak benda. Kita mudahkan orang mudahkan kita. Hari ni kenuri rumah dia, esok lusa kenuri rumah kita. Bila kenuri rumah kita tengok kita mudah, pasal kita pernah mudahkan orang. Ingat, nampak ada Allah kata mana-mana orang kita kemudah kawan tu, Allah mudahkan kita. Ingat, kehidupan kita nak cari kesenangan. Akhirnya dia kata, idza tu'imtum, bila dah selesai makan. Okey? Fantashiru pi balik. Nampak, jangan lama-lama lagi. Kadang-kadang kita main kenuri rumah dia, sebelum dia buat pukul 11, pukul 9.30 ada. 9.30 ada. Tuan rumah pun tak tahu buat apa. Tapi dia nak bergerak. Nak sembang dengan dia tu. Bila Hang Mai nak sembang dengan Hang, dia nak tengok tanda pok lagi siap ke belum. Pasal Hang Mai kacau jiwa dia. Setiap orang mai dia nak melayan. Jadi dengan kita mai awal, dengan kita nak ambil masa 6 jam kenuri dia, kita seorang dengar. Sampai Umar pula akhirnya bini kata, bang, I pergi rumah dia tak layan I pun. Nak layan you macam mana bodoh. Hang duduk madai 6 jam, hang nak mampu. Nampak tak? Dia pun ada orang tetamu, dia panggil 300 orang, 400 orang. Kena faham situasi sekadar sekunak-kunya dia panggil. Apa dah makan kalau alhamdulillah, sedap kan semua okey kan? Jadilah. Nampak tak? Kita kata dia tak main duduk sembang dengan I. Dia tak ni pun dengan I. I sepak you mampu sebab you balik bang pada. Akhir dekat Quran kata fantashiru, lepas makan pergi balik. Pergi balik ni Quran ajak kat kita. Tetapi jika kalian diundang, dia kata maka masuklah. Bila diundang dia kata walakin, akan tetapi idza du'itum, bila dia panggil hang, nak panggil hang, masuklah fadkhulu, masuklah kenuri tu. Nampak dah masuk kenuri tu. Sebagai contoh Imam Syafi'i, kan Ustaz pernah cerita, anak murid Imam Syafi'i panggil lah dia, Tok Guru mailah kenuri. Pasal Imam Syafi'i ni memang sangat-sangat nak pergi kenuri dia. Pasal anak murid yang special dalam mengaji. Tak laki pun duduk di bawah tu dia. Dengan pensel, dengan semua duk tulis. Jadi anak dia kahwin, dia panggil lah Imam Syafi'i pun tergetak-getak lah pergi kenuri. Sampai depan majlis kenuri tu. Duk nampak orang tu. Orang tu tak nampak dia. Dia duk nampak, dia nak bagi nampak, tak nampak. Akhirnya semua yang main masuk keluar. Dia tak boleh masuk lagi. Imam Syafi'i kata, fadkhulu, aku kena masuk. Tapi tuan rumah langsung tak nampak aku. Dia cek-cek tengok, semua yang main satu macam. Tergedi-gedi, terketak-ketak, dengan baju, dengan cantik, dengan segok, semua cantik. Dia tengok diri dia, oh aku lokoi. Asal Imam Syafi'i hidup dia tak pernah pakai baju baru yang elok. Dia pakai lakada aja. Dia Imam Syafi'i. Balik dia minta, ni riwayat yang terkenal, Diwan Syafi'i. Dia minta kawan dia, ada tak baju elok-elok sikit nak pakai? Kan saya pernah cerita, elok-elok sikit nak pakai. Kawan ni ada. Dia pegang-pegang, dia seronok baju baru. Alim rasa nikmat baju baru. Dia tengok baju tu, dia seronok, dia serelum. Dia pun pergilah. Dia pergi kenuri, dandan Tok Guru. Tok Guru mana? Tadi hang tak nampak aku. Oh, pasal baju yang nampak dia. Akhirnya dia pun hidanglah makan. Imam Syafi'i ingat dah ambil apa? Dia ambil makan dia malau tu, dia ambil lauk, dia bola poket dia. Dia ambil lauk dalam poket dia. Anak murid dia kata, ada Tok Guru makan dulu. Kalau nak buka buat balik. Imam Syafi'i kata, yang nak makan kenuri bukan aku, baju aku baik dia makan. Yang nak makan kenuri ini bukan aku, baju aku baik dia makan. Nampak tak cara nak camdek orang tu? Nampak tak kita bila orang memilih kenuri kita raih. Yang sepatutnya akan mensegarkan majlis kenuri kita dengan kedatangan pertama sekali anak-anak yatim. Nabi kata, hampa nak esok ni aku dengan hampa duduk sekali. Esok hampa nak duduk syurga dengan aku. Hampa nak duduk dengan aku, dapat syafaat aku dengan anak yatim macam ni. Rapat sangat. Kalau jiwa hampa dengan anak yatim macam ni,
Macam mana kelas tadabbur pun kena damping dengan anak-anak yatim dan asnaf. Jiwa kita terasa ayat Quran yang sembang, terasa. Dia nanti sentuhan yang terlalu dahsyat. Tapi hebat macam mana pun kita damping dengan anak yatim kurang. Duduk dengan mereka makan kurang. Bersama dengan mereka kurang. Jiwa kita jadi kerah. Kasih Quran kita. Pasal tu Nabi kata, Allah maja'alni miskinan. Balik pada Isra Mi'raj. Yang boleh bantu aku esok ni, aku duduk dengan orang berapa? Orang fakir miskin. Aku duduk fakir miskin. Quran tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dua puak mai. Satu puak mai surat cerita, satu puak Quraisy mai. Muhammad. Ni bahasa Filipina, I like you. Arab tak cakap macam tu. Muhammad, aku suka kat hang. Tapi syarat, aku tengok geng hang 66 ni lokoi, aku tak mau depa. Masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas tengok Nabi. Ya Allah, Muhammad, janganlah tinggal kami Muhammad, jangan tinggal kami. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas tu tengok pula Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah. Dia bimbang. Kita kena bimbang bila tok guru kita sampai ke Putrajaya. Allah. Kita kena bimbang. Nampak, kita kena bimbang. Bila ustaz kita, tok guru kita, mufti kita yang hebat, bersalam dengan dia, Allahu Akbar. Tangan kita semua kena jadi macam tu. Abdullah bin Mas'ud panggil, ya Allah, ya Rasulullah, adakah hang tinggal kami? Ayat Quran surah Al-Kahfi. Nampak ada? Maka Nabi dah pikat, dia Rasulullah. Dia pikat, kalau aku campur dengan mereka Quraisy ni semua, banyak aku dapat dakwah. Dia pikat dakwah Nabi. Nabi tak pikat apa-apa. Kalau aku dah tangkap orang besar semua, aku boleh betul. Kalau aku duduk dengan geng-geng Putrajaya ni, banyak benda aku boleh buat. Islamik aku boleh buat. Kita rasa macam tu. Tapi dalam masa yang sama, ya Allah Tuhan, dia letak syarat. Kami tak mau, ya Allah Muhammad. Ada leleh sahabat-sahabat Nabi. Ayat Quran Allah turun. Jangan lupa Kak Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab. Jangan lupa, ya Allah, mereka ni yang darah, daging, mereka semua habis batang tubuh mereka daging mereka. Kena pertahankan Islam dan cinta dengan Muhammad. Muhammad, Ammar bin Yasir, keluarga dia. Nampak ada? Allah bagi gambaran kat Nabi. Nabi tak tahu ke mana. Sahabat-sahabat Nabi duk meleleh mata dah. Bila tengok mereka, tolong asingkan mereka. Tapi ayat Quran turun. Wala ta'du aynaka anhum. Wala ta'du aynaka anhum. Muhammad, jangan berpaling nampak puak ni semua. Turidu zinatul hayatad dunia. Hampir kat mereka heret semua dunia. Dia start bagi kat hang. Dia panggil jemputan. Dia panggil, mula. Kita pun satu macam. Duduk kursi macam ni. Kita kena nampak tanjak tok guru kita berubah. Cara cakap, ada apa. Dulu cakap elok. Dia berubah. Kita akan tengok background akan berubah. Ini Allah sendiri tegur sama dia. Rasulullah kekasih dia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayatid dunya. Wala tutib man aghfalna zikrina. Muhammad, dia bawa hang ke dunia, dia bagi jawatan, dia bagi pangkat, rumah dia bagi 2-3 ekar. Semua ada, rumah rehat semua ada. Hang selesa Muhammad. Ni Al-Quran cerita apa dah? Wala tutib man aghfalna. Dia bawa hang pada ghaflah. An zikrina, hang takkan ingat aku lagi dah. Hang cakap semua dah lain dah. Ini bila kita mengaji dengan tok guru kita, kita tengok ilmu dia kemas, kita sayang ada. Doakan keselamatan ilmu dia bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Kalau ikut jiwa dia, dia seronok dengan kita. Tapi belah sana, dia seronok cara title keduniaan. Pasal apa? Pergi mana-mana. Ada apa? Escort. Motor punya besar. Nak bawa kita. Kadang-kadang tolong kita ceramah dia mah. Escort kita adalah siapa dia? Siapa escort kita? Allah. Allah datangkan tentera dia. Manusia escort macam mana pun, Allahu Akbar. Kita takkan sedih. Nabi duduk dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan Rasulullah duduk dalam gua. Abu Bakar sedih. Tapi kita siapa yang sedih, siapa yang takut? Walaupun kita berdua, yang ketiga adalah Allah. Jiwa kita takkan keseorangan. Escort kita Allah. Allah jaga kita. Nampak tak? Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfadillah yahfazka. Hang jaga saja agama aku jaga hang. Allahu Akbar kabir. Maka kita tak perlu bergantung dengan escort. Allah jaga dengan makhluk jaga lain. Malaikat Allah jaga.
Tengah orang nak buat kita, Allah malaikat gerakkan kita kok pandang ke sedap lari. Kita kena ingat macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada escort dalam hidup dia. Ada escort dalam hidup dia. Masa satu tahap dia tak ada siapa. Orang tengah pukul dia. Sayyidina Ali kata apa? Aku tengok orang tengah pukul Nabi, baling Nabi, apa nama Utbah bin Muhammad, ambil baju dia, dia ikat Nabi, seorang Nabi. Nak ikat Nabi. Allah, Ali kata aku tengok daripada jauh. Allah, tiba-tiba aku tengok Abu Bakar. Abu Bakar lari. Hai, pasal bahang kata, wala taqtulu. Han jangan bunuh dia kerana dia kata Allah itu Tuhan dia. Han jangan bunuh dia. Abu Bakar berani. Ali kata, aku nak pergi pun tak boleh. Semua sahabat Nabi tengok daripada jauh. Dia tampang, ya Allah dia. Jangan sentuh dia. Allahu Akbar. Tak ada siapa boleh buat macam apa nama Abu Bakar. Tak ada. Dalam kehidupan sahabat tak ada. La hawla wala quwata illa billah. Tengok Nabi. Tak ada apa pun. Dia cuma kata, Rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Dengan dia jerat, ambil taik baling. Apa tak buat lagi? Baling, perli. Nampak? Oh gila. Gila. Tu dia. Allahu Akbar. Katakanlah baca-baca tengah baca Quran, Abu Jahal pakcik dah mandram. Siapa dengar bahaya. Abu Bakar kata aku nak pergi dengar. Aku tak nampak mandram pun, lagi aku dengar selesa. Dia dengar asyhadu alla ilaha illallah. Abu Bakar. Semua pemuda tak dekat. La ilaha illallah, la ilallah. Tengok dia. Dia bawa cerita pergi mana? Cerita kenuri sampai ke Abu Bakar. Tu dia, ya Allah, pada ni Quran najab dah. Diriwayatkan oleh dalam kitab Sunan Abu Daud daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dia benda special, ya Allah. Kadang-kadang kita mengaji tentang Abdullah bin Umar, kita terkejut. Kita ni kan bila Allah bagi hidup kita dan dunia, sikit nak rasalah iman. Dan iman tu nak berterusan sampai bertemu dengan husnul khatimah. Semua orang target. Kita akan rasa rugi bila mana amal ibadat kita tak boleh bertemu dengan husnul khatimah. Kita akan rasa rugi sangat-sangat. Hidup yang kita buat ni, Tuhan tak benarkan mati macam tu. Han bukan nak mati kerana Allah. Han nak mati kerana sesuatu. So kita kena layan kehendak Allah ni lebih daripada layan ke segala-galanya. Nampak tak? Oleh sebab tu dia kata apa kat sini, daripada Abdullah bin Umar, dia kata dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, dia kata faman du'iya, mana-mana orang diundang, dijemput, dia kata falam yujib, maka dijemput lalu dia tak pergi ke nuri itu, faqad asallahu wa rasulah. Mana-mana orang dijemput, maksud jemput sini walimatul urus, dia tak pergi ke nuri kahwin tu, dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul pada hari itu. Hang semayang lah, hang buat macam mana apa, hang tak duduk di bawah rahmat Allah. Tuhan tak suka, hang tak boleh peruntukkan masa. Kita ada ada masa tu ada majlis kenuri. Ada juga program mak kita, ya kena lain-lain mak, bawa mak tahu tak program ni mak kita akan dapat bantuan Allah dan Rasul. Kalau tak pi dia kata kat sini, faman du'iya, mana-mana orang tidak menghadirkan diri dia, ya Allah, falam yujib, tak hadir dalam majlis kenuri tu, faqad asallah, sesungguh-sungguhnya hang dah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Nampak tak? Maka kenuri macam ni semua kita kena hadir. Dalam kitab-kitab Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ahadukum, dia kata, fa akhahu, bila mana dia jemput, yang jemput tu saudara kamu, orang mukmin jemput kamu, falyujib, maka kena pi. Yang jemput tu orang beriman, yang jemput siapa dia? Ketua bagi lujnah tadabbur Quran daripada balik pulau. Contoh kan. Kita kena pi tak? Kita pi. Ketua Quran nak mampu hang. Nak mampu hang tak pi pada. Kita tak pi ada sebab, kita maafkan kan. Allah Akbar. Disebut kata-kata dalam kitab dalam hadis yang lain, idza du'iya ahadukum, dengar dia bagi terang. Kenuri apa ni? Hadis demi hadis. Pasal tu kita mengaji tasyahud, maksudnya hadis satu, hadis dia bagi keterangan. Satu hadis tak jelas. Mai sampai jelas. Kenuri siapa? Kenuri kenapi? Tak pi berdosa, dapat dosa Allah dan Rasul. Lepas tu kenapi pula kenuri tu wajib. Lepas tu kenuri saudara kamu. Dia main lagi. Kenuri tu dia kata ialah walimatul urus. Kenuri kahwin rupanya ustaz. Tadi tak nampak dah. Kena pi. Nampak tak? Walimatul urus dia kata. Falyujib. Dengar saja majlis kenuri kena pi. Tapi kalau majlis kenuri tu ada unsur kemaksiatan, tak payah pi. Kita tengok di telefon tu. Selamat, buka-buka dalam kita. Selamat. Anak mampu ngaku pada. Tengok ada bersanding, ada pakat gugiran, tak perlu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku takkan hancurkan diri aku. Kan? Majlis yang ada kemaksiatan kenuri jangan hadir. Jangan hadir. Biar yang pergi semua geng-geng dia. Lepas dia buat kenuri macam tu 2-3 bulan anak balik, mak. Dia bagi kat cik, mak. Ya Allah, inahan pondok adalah anak. Pergi balik. Dengan beg-beg, mak. Saya tak tahu apa-apa, mak. Saya tak tahu apa-apa, mak. Pasal apa jadi? Hang tahu kenuri aku habis beribu kan sahang malam gaduh. Mak kata, aku habis atas 100,000 bapak hang habis. Dia bapak hang, dia locek mak, dia locek mak. Dia ada orang lain. Ya Allah, mak pensai. Masuk ICU 3 hari mak tu innalillah. Kenuri yang nak sonok sangat nak cari apa nama? Nak cari Allah apa nama? Redha manusia hang jawab. Apa dah? Kita tengok penceraian kes paling tinggi sekali anak muda. Anak muda kes sampai tempat-tempat penceraian, sampai bagian-bagian nasihat qadi, cerailah. Cerai. Tak layak. Berapa orang satu hari sampai berapa? Sampai 10 orang nak main apa dah. Leceh nak. Senang cerai. Kes ya Allah, kes penceraian. Kes mahkamah lagi cerai lagi banyak. Dah main dah. Mahkamah syariah dah main dah. Maka oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kenuri yang tak bawa kepada pada Allah dan Rasul dia gagal nampak tak? Dalam kitab Al-Iqna', kita Iqna' ni kita tahu kita Imam Syafi'i. Apa ustaz? Apa tunjuklah gambar muka ustaz ni. Kita ada forum tu lepas ni pada Ustaz Ahmad Jalani pun dah sampai. Tajuk dia, kalau tak kahwin apa hukum tu dia. Dalam kitab Al-Iqna' dikatakan, dia kata memenuhi, dia kata undangan walimah. Maksud kenuri di sini ulama mengatakan walimatul urus, wajib kita kena pergi. Wajib kena pergi, okey? Dia kata pesta perkahwinan hukumnya wajib apabila si pengundang dia kata menyebut secara jelas dirinya seorang muslim. Tambah-tambah yang kita pergi majlis itu majlis kenuri, orang beriman, orang baik, orang mukmin, kawan kita yang main kuliah, anak tok guru kita kena pergi. Nampak tak? Kena ada? Lebih kita kena utamakan dalam kita Iqna' dia kata macam tu. Dia kata haram, dia kata kita boikot kenuri dia. Jangan kita boikot kenuri dia. Walaupun kita tak segi warna tak sama. Hari kenuri kita tak fikir masalah warna. Kita masalah ukhuwah silaturahim. Otak manusia, idea manusia kita tak sama. Ada orang boleh sampai Putrajaya, boleh sampai ke Putrajaya, ada orang tak boleh sampai. Membadak kan. Namun kita sama, kita sama kan. Jangan dia sangkut sudah tang situ. Haram dia kata membaikotnya, dia kata. Hartanya dia kata boleh dinikmati. Harta dia boleh dinikmati, dia kata dengan kesempatan yang pertama. Maksudnya kita jangan baikot dia, jangan pulaukan dia kenuri dia. Kita pi. Kita pi majlis dia, jangan dikata-kata harta benda dia ni cari pendapatan yang haram yang tak boleh kita nama kenuri kita nak pi. Jangan boikot dia, jangan oleh kerana dia tak sama kita tak. Selagi mana dia mukmin, dia orang soleh kan, wajib. Maka wajib bagi kita kena pergi. Menghadiri undangan dia kata seorang muslim merupakan hak dari yang mengundang. Okey? Dan dia kata tidak akan jatuh batal hukumnya kecuali dengan seizinnya. Namun dia kata bila mana yang diundang sakit, dia kata yang diundang sakit dan sedang merawat, dia kata orang sakit ataupun sedang sibuk, dia kata mengurus hartanya. Ada orang dia jemput macam ustaz nak bernama Sohibul Samah jemput ustaz bagi tahu, ya Allah ustaz baru balik, nak main balik lagi pun ada program, ada ceramah-ceramah jemputan. Ustaz minta kebenaran. Kepada kita kena bagi tahu, kita mungkin tak dapat hadir ikut, minta maaf. Orang jemput kita kena bagi tahu sebab kita sakit ke ataupun kita kena dapat rawatan doktor pada masa tu ke, masa kita sibuk yang tak dapat nak dielakkan ke. Macam baru ni ustaz nak pergi umrah kan, lagi 2 hari sibuk dengan orang datang kat rumah, tiba ada kunuri buat kat sini kawan kita buat. Ustaz beritahu sebab dia. Jangan kalau ada masa kosong betul-betul tak pergi berdosa. Kalau kita sibuk sangat-sangat macam tuan kitab ni kata, kayak kalau orang undang kita, kita sakit, kita sibuk yang tak dapat nak dielakkan, cerita dekat dia bagi dia seronok. Namun dia kata kat sini, namun bila mana yang diundang dia kata sakit ataupun sedang merawat orang sakit, kita doktor ke rawat orang sakit ke, atau sedang sibuk menguruskan harta benda kita, ataupun cuaca pada masa tu berlaku banjir ke rumah kita, pada saat itu
ataupun panas sangat-sangat, ataupun dingin, dia kata cuaca Masya Allah, tiba-tiba ya Allah di Kedah turun salji, dia tersekat nak masuk Pulau Pinang tak boleh, contoh. Benda tu mustahil, tapi tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan dia kata hujan pula di tengah jalan, lebat, banjir dan sebagainya, atau dia kata bersangkutan dengan seorang yang buruh, di mana maksudnya kita terlibat dengan kerja-kerja yang tidak mengizinkan kita hadirkan dalam majlis kenduri dia, maka tidak wajib menghadirinya. Okey, masa tu kita kena minta izin pada orang yang buat kenduri tu, tak boleh datang macam ni, dan dia pun tahu keadaan kita. Allahu Akbar. Yang tu tidak menjadi wajib bagi dia. Hukum wajib dia kata menghadiri undangan hanya berlaku untuk walimatul urus. Dia kena mai untuk walimatul urus. Kalau kenduri yang lain, contohnya kenduri tahlil, baca doa, siapa ni, tak pi pun tak apa. Dia tak jatuh hukum haram, tak jatuh hukum berdosa. Yang sebagaimana Sayyidina Umar kata, faqad asallahu wa rasulah. Hang tak pi kenduri tu, hang dah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Besar dosa dia. Sampai ulama meletakkan kategori dia dosa apa dia? Dosa besar. Besar mana? Besar mana? Besar. Tu dia dapat besar. La hawla wala quwata illa billah. Nampak tak? Maka dia kata kat sini hukum wajib, dia kata. Elok mufti bermai, ustaz berhabis. Dia sambung oleh mahkamah, apa mahkamah syariah nak cakap, nampak tak? Hukum dia kata hukum wajib menghadiri undangan, dia kata hanya berlaku untuk walimatul urus. Adapun menghadiri undangan-undangan lainnya, hukumnya adalah mubah. Dalam kitab Al-Iqna' pendapat macam tu. Dalam kitab Al-Iqna' pendapat. Walaupun ada sikit pendapat, tapi cukuplah kita fokus yang ni sebagai ilmu untuk kita beramal. Yang ni pun cukup dah. Banyak-banyak sangat pun bukan kita tahu sangat, bukan kita reti. Takat ni pun cukup, alhamdulillah. Boleh faham kehendak hadis, boleh faham kehendak salafus soleh, dia boleh faham tujuan kitab ni Imam Nawawi duk cerita ni pun cukup dah. Satu rahmat yang besar. Yang ketiga esok ni insya-Allah kita sambung. Yang ketiga ni mungkin bulan depan Ustaz tak ada kan. Ustaz tak ada, Ustaz pergi umrah. Jadi Ustaz harapkan semua hampa mailah camping. Mana camping aku tu? Mana camping aku? Ha dia. Ha tengok ni. Ai, hang buatlah zoom. Kan. Nampak dah tempat ni. Nak zoom zam-zam nampak tak? Ni kempen yang kita nak buat dengan NGO, Darul Mahabbah, Musta'an, ramai-ramailah. Kami akan buat makan insya-Allah di Mekkatul Mukarramah. Memang sedekah kita utama tempat kita dulu, bagi makan tempat kita dulu. Ustaz selalu galakkan kita buat apa-apa tempat kita dulu. Maka ada terlebih kita hantar ke sini. Nah, pada kita buat di sini macam tempat-tempat kita buat pengajian. Tapi selalunya Ustaz tengok tempat-tempat apa ni buka puasa, Ustaz nak muntah. Berlambak sangat, hadis ke mana ke Baitur Rahmah, banyak sangat makan. Hampir matilah dah makan. Banyak sangat. Jangan hantar di sini, bayangkan program mungkin Datuk pernah pergi kan. Dan Putrajaya, Datuk lah contoh. Kan? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, nampak ni. Kita buat di Allah Tuhan, program kita buat di sini, kita bayangkan Ustaz bagi kurma kat depan satu, clear. Siapa yang pergi Mekah dan Madinah tengok bagi makan puas hati. Kita bagi makan, walaupun kita bagi makan nasi dan biryani, ayam setengah dengan kurma dengan apa nama buah ni untuk RM20. Apa kena kempen? Ni bulan Ustaz nak ceritakan, bulan Syaban ni mana turfa'u a'mal. Allah akan angkat amalan kita. Kita buat kerana Allah, bukan buat kerana kempen kita. Lillah. Aku buat kerana Allah Ta'ala pada. Dan kita nak pergi makan ni kawasan Aziziyah, tempat Ustaz duduk. Kami tengah bergelut lah ni masalah hotel. Walaupun dah bayar, sekarang ni Saudi dah bayar, dia boleh tolak kita tengok. Nampak ada keturunan Abu Jahal, Abu Lahab tetap ada di Mekah. Abu Lahab, di kawasan haram tu. Abu Lahab ada lagi. Darah dari Abu Jahal ada lagi. Maksudnya ujian kita pergi kat sana, kita ingat kat Nabi. Bila berkelahi saja dengan orang Arab, ingat Abu Jahal, Allah sabar. Abu Lahab, Abu Jahal. Dengar macam tu sudah. Tengok muka dia. Ya Allah, keturunan Abu Lahab ni pada. Dia wallah duduk di mulut. Wallahi. Oh, dangerous dah. Allahu akbar kabira. Nampak tak? Jadi insya-Allah nak ambil Nabi Bekam. Hangpa tengok live ni, tengok Nabi Bekam masuk duit cepat. Kan tu dia. Cara paksa macam ni baru dapat duit banyak kan. Insya-Allah yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap daripada kelaman Ustaz sendiri, mungkin apa nak tojoh kat Ustaz sikit kan? Ustaz nak tak mau sini. Ustaz nak share mahkamah dia apa jadi orang yang ni. Ustaz Azhar cukup dekat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap berkelaman Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih. Subhanallah. Ustaz ada satu iklan, siapa-siapa yang nak beli buku zikir pagi petang ni bagus. Kami jual.
Tapi kawan ni, kita ada zikir pagi petang. Harga dia RM10. Sambil beli buku pagi ni, kalau susah hati buka belakang. Dia tengok masjid kita. Masjid Ustaz dah 4 bulan, atau surau Ustaz, bila dia buat ni cantik ni, macam Ustaz sendiri, Datuk sendiri nak pergi mana-mana kan, boleh singgah tempat, jangan sewa hotel, boleh singgah tempat kami. InsyaAllah tahun depan kalau siap, boleh singgah Pampamai di KL, duduk kat kami. Tapi syarat dia lah, bila azan bunyi ke apa, turun semayang. Kalau nak semayang jamak kan boleh, tapi janganlah aib. Bila orang mai kan, kita tengah buat pengajian, dia duduk suku dia, yang tu kami tak mau. Kita akan bagi syarat awal-awal lagi. Kita tak mau orang main mencemarkan. Yang main ahlu maksiat tak mau. Abang siap-siap. Dia nak main, nak tergedik-tergedak dan tertutup aurat, mau tak mau, habis melingkup pula. Tempat ni semua kita nak jaga. Nampak suasana pasal orang infak, orang ni, kita nak buat di kawasan keliling kita tu kediaman, tempat duduk, tempat budak-budak asnaf duduk. Yang selama ni dah 7 tahun dah harapan Ustaz, di baru Ustaz. Setiap orang beli buku zikir pagi petang ni, bagus zikir pagi petang. Hampa hebat macam mana pun, tapi di mulut tak mampu nak zikir petang, tak hebat, tak kuat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Apa Muhammad Ibn Katsir kata pada tadabbur? Orang yang beriman dan beramal soleh, salah satunya zikrullah. Doa pagi petang duduk di mulut. Hebat macam mana pun, kita tak hebat kalau kita tak mampu nak nak ni ada zikir pagi petang. Cuba sikit-sikit daripada lepas subuh. Bila duk baca selalu, dalam masa 15 minit habis. Pasal tu Ustaz letakkan kewajipan, kalau Ustaz pengajian Ustaz, semua Ustaz utamakan zikir pagi petang. Nak bagi diri kita kuat. Nak bagi diri kita kuat. Orang yang sentiasa duk zikir ni, jenis nyanyuk, jenis tak sunat, Allah jaga tang sini dengan tang kepala dia. Allah jaga diri kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang tak dapat buku ni beli, yang tak ada beli, yang ada duit beli banyak-banyak, share dapat. Masuk syurga dandan. Hari ni mati syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni amalan syurga kan. Apa Ustaz? Allahu akbar. Allah. Duk tengok Ustaz daripada jauh, ya Allah.